merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan kaum-kaum minoriti yang lain. Setiap kaum mempunyai pakaian tradisional yang berbeza yang menjadi lambang identiti kaum-kaum di Malaysia. Dengan memakai pakaian tradisional ini, dapat menyerlahkan identiti kepelbagaian kaum di Malaysia, seterusnya menyemarakkan semangat satu Malaysia di kalangan rakyat negara ini. Tambahan pula, pemakaian pakaian tradisional tidak lapuk di zaman kerana masyarakat Malaysia yang masih memakai pakaian tradisional masing-masing ketika acara formal maupun tidak, terutama sekali ketika menghadiri kenduri, majlis-majlis rasmi ataupun kematian. Sebagai contoh, kita mengambil peristiwa dari sambutan Hari Malaysia di Ibu Negara Kuala Lumpur yang diwarnai dengan program Kereta Api Sarung 2019, di mana rakyat menunjukkan patriotik kepada negara Malaysia melalui pemakaian pakaian tradisional masing-masing sambil menuju ke Dataran Merdeka. Lebih 4,000 rakyat Malaysia membanjiri Dataran Merdeka dengan mengenakan baju tradisional daripada berbilang kaum, melangkah bangga dan berarak di sekitar ibu negara untuk menyambut Hari Malaysia di dataran. Ini menunjukkan sifat cinta akan negara yang tebal dalam diri masyarakat Malaysia. Baju kurung adalah salah satu gaya pakaian masyarakat Melayu yang tertua. Sebelum kurun ke-20, kebanyakan wanita Melayu hanya memakai kain kemban sehinggalah kedatangan Islam. Pemakaian baju kurung diperkenalkan oleh Sultan Melaka dan dikuatkuasakan oleh Sultan Muhammad Shah 700 tahun yang lalu. Pada ketika itu, pakaian lelaki dan wanita dikenali sebagai baju kurung. Pada awalnya, rekaan baju kurung bagi wanita maupun lelaki adalah lebih singkat dan ketat, namun Sultan Abu Bakar mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit perubahan dalam rekaan yang masih kekal sehingga kini. Sebagai contoh, beliau memperkenalkan rekaan baju Teluk Belanga. Ia sebenarnya diambil sempena nama kawasan kediaman Temenggung Johor di daerah Teluk Belanga, Singapura yang kini lebih dikenali sebagai Harbourfront. Potongan baju Teluk Belanga ini mempunyai ciri-ciri khas yang tersendiri, iaitu bagi lelaki, bajunya dijahit labuh separas punggung, manakala alas lehernya lebar dan bulat serta disebut bulan-bulan. Ia juga terbelah di bahagian hadapan serta dijahit pada leher dan diberi dua jahitan, iaitu tulang belut dan tulang peringgi. Ia juga mempunyai 3 poket, iaitu di dada kiri dan di bahagian bawah kedua-dua belah baju. Ia juga biasanya dipakai dengan seluar panjang sama ada seluar Aceh ataupun seluar panjut. Bagi wanita pula, bajunya dijahit labuh sehingga paras lutut dan potongannya longgar kerana bahagian rusuknya berpesak dan bawah lengannya diletakkan kekek. Potongan lehernya juga bulat dan terdapat belahan di hadapan. Jahitan tulang belut dikenakan bagi mengemas dan memperkukuhkan jahitan di sekeliling potongan leher. Bagi poket pula, ia diletakkan di sisi baju ataupun tanpa poket. Ia juga dipadankan dengan kain sama ada kain batik, songket ataupun sutera. Walau bagaimanapun, baju kurung bagi wanita maupun lelaki sentiasa berevolusi mengikut zaman. Tambahan pula, baju kurung masih menjadi pilihan utama masyarakat Melayu sehingga kini kerana rekaannya yang selesa, fleksibel serta sopan untuk apa jua majlis. Atau disebut juga cipau merupakan pakaian wanita dengan corak bangsa Tionghoa dan menikmati kesuksesan dalam dunia busana internasional. Nama Cheongsam bererti pakaian panjang. Cheongsam merupakan gaun khas masyarakat Cina yang mempunyai butang di bahagian bahu, mempunyai leher yang tinggi, bentuknya sedap di pinggang, mempunyai belahan di kiri dan kanan kain serta diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Cipau asalnya lebar dan longgar. Dengan berlalunya waktu, cipau mengalami penyesuaian. Wanita sosialis dan kelas atasan yang lebih moden dan bergaya dalam berpakaian mengubah cipau tradisional agar sesuai dengan selera mereka. Cipau yang moden lebih berfashion, mempunyai potongan yang agak ramping dan seringnya muatan ketat. Terdapat pelbagai jenis potongan collar atau hiasan kancing pada Cheongsam. Biasanya, butang Cheongsam dihasilkan daripada tali dengan teknik simpulan khas. Reka benton lengan Cheongsam juga sentiasa berbeza mengikut kegemaran pemakai sama ada panjang, pendek, lebar ataupun ketat. Ada juga yang tiada lengan.
Selain itu, motif-motif yang terdapat pada Cheongsam membawa makna tertentu. Sebagai contoh, motif bunga peony yang merupakan bunga nasional bangsa China memiliki simbol kekayaan dan kesejahteraan. Manakala, bunga teratai melambangkan pengorbanan yang sakral atau suci dalam tradisi China. Bunga krisan pula menjadi pelambang panjang umur bagi masyarakat Cina. Sebelum ini, ada sesetengah syarikat yang menggunakan Cheongsam sebagai pakaian utama untuk bekerjanya. Tetapi pada masa kini, Cheongsam lebih kerap dipakai dalam persembahan talian dan festival-festival yang penting seperti Tahun Baru Cina dan majlis-majlis perkahwinan kaum Cina. Versi lelakinya yang dipakai oleh pengantin lelaki adalah changshan. Seperti perangai wanita Cina, Cheongsam ataupun qipao adalah lembut, keanggunan lama dan ketenangan. Ini membuat pemakaiannya kelihatan menarik. Sari antara pakaian tertua di dunia yang masih kekal hingga ke hari ini. Di Malaysia, sari merupakan pakaian tradisional perempuan kaum India. Ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran sebidang kain tidak berjahit yang dililit keliling pinggang dengan bahagian hujungnya yang bersulang disandangkan atas bahu kiri, serta mendedahkan bahagian pusat perut. Ini adalah dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu di mana pusat Dewa Vishnu dianggap sebagai tumpuan segala apa yang ada di alam semesta serta punca segala kehidupan. Kain ini digandingkan dengan suatu anak baju disebut sebagai choli. Choli berfungsi menyokong kain sari daripada terlucut. Choli mempunyai lengan pendek dan leher rendah serta sesuai dipakai pada musim panas di Asia Selatan. Perkataan sari berasal dari perkataan Prakrit Satika seperti disebutkan dalam sastera agama Jain dan Buddha awal. Sejarah sari dapat ditelusuri kembali ke tamadun lembah Indus. Gambaran terawal dikenali pada sari di sebenua India adalah sebuah patung pederi lembah Indus memakai tabir. Dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari yang dipakai berwarna gelap. Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Pemilihan corak seperti tumbuh-tumbuhan atau haiwan pula adalah mengikut si pemakai. Kebanyakan mereka memilih sari yang mempunyai pelbagai jenis manik yang berkilat untuk menyeluarkan lagi kecantikan. Terdapat lebih 80 cara penggayaan khusus sari telah dicatatkan sepanjang sejarah. Dengan melalunya waktu, busana klasik ini tidak hanya dipakai secara konvensional apabila mereka mula mencipta fashion dan pemakaian sari secara moden. Ngepan Iban atau ngepan Indu merupakan pakaian tradisi wanita suku kaum Iban. Dari segi sejarahnya dikatakan ngepan Iban ini adalah sinonim dengan ikon wanita Iban dahulu kala yang bernama Kumang yang sangat hebat. Secara amnya, busana tradisional ngepan Iban ini dipakaikan ketika di hari gawai maupun ketika adanya majlis keramaian. Dan busana ngepan Iban biasanya dikayakan dengan hiasan kepala iaitu suku tinggi. Suku tinggi ialah kraftangan corak dan rekaan yang berbentuk tema bungaan yang diperbuat daripada perak. Wanita Iban memakai kain sarung yang dipanggil kain kebat atau kain karau. Kain ini merupakan sejenis kain yang panjangnya cuma separas lutut. Ia juga dihiasi dengan tating kain di bahagian bawah. Pada bahagian pinggang dihiasi dengan lampit yang merupakan tali pinggang besar dan sementing ringgit yang merupakan lingkaran tali pinggang berjuraian hasil daripada cantuman penuh duit silin yang dirapatkan. Pemakaian selampai dan bawai pada bahagian dalam diikuti dengan mari empang yang dihiasi dengan tali ujang. Mari empang ini diperbuat daripada manik dan dihiasi berbola kain bagi tujuan menutup dada. Pakaian ini juga diperindahkan lagi dengan tumpah pirak, buah pau dan pereca di bahagian tangan manakala geruncung di bahagian kaki. Pakaian tradisional Iban ini kebiasaannya dipakai semasa hari perayaan dan upacara-upacara tertentu seperti perayaan hari gawai, upacara rasmi menyambut kedatangan tetamu, upacara perkahwinan, persembahan tarian ngajat dan lain-lain. Sinuangga merupakan salah satu pakaian tradisi suku kaum Kadazan Dusun Penampang.
Pada umumnya, perhiasan dan sulaman pada pakaian tradisi kaum Kadazan adalah sederhana berbanding dengan kumpulan etnik yang lain, tetapi juga mempunyai keunikannya. Sinuangga merupakan baju blus berlengan pendek dan leher berbentuk U dipakai oleh wanita muda serta mempunyai sulaman. Kain yang digunakan ialah kain baldu, jahitan utama yang digunakan ialah jahitan rantai dan jahitan bulu. Sinuangga dihiasi dengan ikatan pinggang yang dipanggil himpogok dan tangkong. Himpogok merupakan tali pinggang yang diperbuat daripada duit perak. Biasanya, 3 himpogok akan dipakai bergantung kepada kekayaan pemakai. 3 tangkong juga akan dipakai bersama dengan himpogok. Tangkong diperbuat daripada lebur logam tembaga bercorakkan gong dan berbentuk cincin yang disarungkan dalam lingkaran rotan yang halus. Selain itu, sinuangga juga dihiasi dengan 2 set bambang emas dan butang-butang, iaitu butang Betawi dan butang perak. Butang Betawi dilingkar dengan tali di bahagian dalam supaya dapat digunakan dengan blaus yang lain. Butang perak Betawi yang disalut emas merupakan simbol status bagi kaum Kadazan penampang. Kerongsang berwarna keemasan yang ada pada sinuangga dinamakan paung dan juga aksesori lain seperti gohong iaitu gelang, hamat iaitu rantai leher dan anting-anting yang dinamakan simbong. Kadangkala, simis iaitu blaus dalam warna putih dibuat dari kain kapas akan dipakai dan kain tudung putih dimasukkan ke dalam leher bentuk U. Sarung yang dipakai dinamakan tapi, iaitu sarung panjang berwarna hitam dan berentah siring, iaitu lace tenunan tangan. Biasanya pakaian tradisi ini dipakai pada musim perayaan seperti pesta keamatan, majlis perkahwinan dan juga pertandingan untuk mengadakan keamatan di peringkat negeri Sabah. Pada pendapat saya, kita seharusnya mengenali pakaian tradisional semua kaum yang terdapat di Malaysia kerana ia akan menyelarakan identiti kepelbagaian budaya dan kaum seterusnya menyemarakkan semangat satu Malaysia. Pemakaian busana klasik dapat menonjolkan keistimewaan Malaysia dan jaga raya teruma ketika dipakai harian, lawatan kebudayaan, festival kebudayaan, program pertukaran budaya, ketika perayaan, malah ketika berkunjung ke rumah sanak saudara. Pada pendapat saya, cara rakyat Malaysia menunjukkan rasa cinta akan negara melalui pemakaian busana tradisional adalah dengan mengekalkan pemakaian pakaian tradisional masing-masing ketika melakukan tarian seperti tarian inang dengan mengenakan baju kebaya atau baju teluk melanga, tarian kipas dikenakan dengan ceongsam dan tarian baratanat yang dikenakan dengan sari. Sebagai contoh, dalam sebuah kumpulan tarian kipas, penari-penari tersebut tetap perlu memakai ceongsam untuk melakukan persembahan tersebut walaupun berbeza bangsa. Maka ini juga merupakan daya tarikan Malaysia yang dapat menarik pelancong untuk lebih mengenali busana tradisional yang ada di negara kita. Selain itu, ini juga merupakan keunikan Malaysia yang berbilang kaum kerana perpaduan dapat dipupuk apabila rakyat Malaysia cuba memakai pelbagai pakaian tradisional kaum-kaum lain. Sebagai contoh, ketika saya masih di sekolah rendah, sekolah saya mengadakan pertandingan peragaan pakaian tradisional sempena bulan kemerdekaan. Jadi rakan saya telah memilih ceongsam sebagai pakaian yang ingin diperagakan serta ada juga yang memakai sari, tidak kurang juga baju kadazan dan sebagainya, di samping baju kurung tanpa mengira bangsa. Ini menunjukkan sifat cinta akan negara yang tebal dalam diri masyarakat Malaysia. Pada pendapat saya, cara untuk memupuk semangat cinta akan negara melalui berpakaian adalah dengan menghadiri atau melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam acara yang melibatkan pertunjukan atau pertandingan pakaian tradisional. Sebagai contoh, ketika pertunjukan atau pertandingan busana tradisional yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau komuniti dan sebagainya. Dengan itu, apabila adanya pelibatan seperti ini, sesuatu bangsa akan lebih memahami, seterusnya mempelajari mengenai budaya bangsa lain melalui berpakaian. Secara tidak langsung, perkara ini akan menunjukkan semangat kekitaan dan patriotik apabila terdapat pelbagai pakaian tradisional di Malaysia. Pakaian tradisional ini juga tidak akan lagi dianggap sebagai pakaian tertentu tetapi turut dipakaikan oleh kaum lain selagi tidak mencemarkan atau salah di sisi agama masing-masing serta masih menekankan konsep tata susila dan kesopanan. Itu sahaja daripada saya. Pada pendapat saya pula, sifat cinta akan negara dapat dipaparkan apabila pemakaian baju tradisional membantu masyarakat Malaysia mengingati perjuangan silam. Identiti pakaian tradisional masih kekal sehingga hari ini, lebih 500 tahun lalu.
Pemakaian busana tradisional yang mewakili cita rasa terbesar di Malaysia ini melibatkan simbolik dan hierarki di mana semua kaum di Malaysia melalui zaman yang sama, iaitu zaman penjajahan.